Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak didik, dua sidik yang dikasih sekalian. Hari ini hari Khamis 26 hari bulan Ogos. Kita telah pun menghampiri hari kebangsaan. Walaupun PDPR kita perlu diteruskan lagi. Kita masih lagi dalam keadaan pandemik COVID-19. Saya harap anak-anak sentiasa jaga kebersihan, sentiasa cuci tangan, pakai mask kalau nak keluar, duduklah di rumah. Elok kita jauhkan daripada orang lain supaya kita tidak dijangkiti oleh wabak. Jadi maklum, Bemban masih lagi kawasan merah. Jadi kita sentiasa ingat jaga kebersihan, jaga keselamatan. Jadi anak-anak yang dikasih sekalian, PDPR Bahasa Melayu hari ini kita menggunakan buku aktiviti jilid 2, buku oranye. Sila keluarkan buku masing-masing. Kita doakan semuanya sihat sejahtera dan sedia untuk kita mulakan PDPR kita hari ini. Sila buka muka surat 42. Baca dan faham dan jawab soalan. Kemudian kita terus kepada muka surat 43, iaitu aktiviti 4A. Kita mula dengan 3B dulu untuk kita membaca dan kita memahami petikan yang mana objektif dia anak-anak kena menjawab soalan 4 soalan yang telah pun diberi dalam muka surat 42, iaitu kemahiran 3.2.2 1 dan juga 2, iaitu menjawab soalan berdasarkan petikan yang diberi. Kemudian dalam aktiviti 4A, kemahiran 5.3.1 untuk anak-anak membina soalan. Sebelum tu, dengar dulu apa yang cikgu nak terangkan dan apa yang perlu kamu buat. Okey, kita pergi kepada muka surat 42, buku aktiviti sebetul. Buku aktiviti jilid 2. Baik, dengar cikgu baca dulu. Baca, faham dan jawab soalan ya. Buang secara betul tajuk dia. Kemahiran kita kemahiran 3.2.2 dulu, yang mana kamu dikenaki menjawab 4 soalan di muka surat 42. Anak-anak Encik Zainal dididik cara membuang sampah dengan betulnya semenjak kecil. Encik Zainal menyediakan 2 buah tong sampah di rumahnya. Tong kuning untuk mengisi sampah kering seperti kertas, tin minuman, botol kosong dan barangan plastik. Tong merah pula untuk mengisi sisa makanan. Sampah sarap di rumah Cik Zainal dibuang mengikut jadual pungutan sampah. Sampah di dalam tong kuning dipungut pada hari Selasa, Khamis dan Jumaat. Sampah di dalam tong merah pula pada hari Isnin, Rabu dan Sabtu. Itu dia petikan berhubung dengan cerita keluarga Encik Zainal. Saya harap pun keluarga kamu juga sentiasa diajar, dididik oleh ibu bapa kamu untuk membuang sampah sarap supaya rumah kita sentiasa bersih daripada sampah sarap. Terutama sampah sarap daripada sisa makanan. Tiap-tiap hari kita buang. Anak-anak nak tahu negara kita mengeluarkan beribu-ribu tan metrik sisa makanan sehari, yang mana diuruskan oleh syarikat. Kalau kita di Jasin ni diuruskan oleh syarikat Sound Waste Management yang memungkut sampah. Cerita ni cerita keluarga Cik Zainal di sebuah taman, mungkin di sebuah taman perumahan. Kita tengok tiap-tiap hari ada sampah pungut, sama ada sampah sisa makanan ataupun daripada botol-botol minuman. Tapi kita di Jasin ni seminggu 2 kali je kalau siapa tinggal di kawasan perumahan ya. Dan sama ada di Jasin, di Bemban, di Merlimau, seminggu 2 kali lori akan angkat sampah kita, iaitu sampah yang berjadual. Sampah dalam tong kuning dipungut pada Selasa. Sampah apa tong kuning tu? Tong kuning untuk plastik, botol-botol kosong. Manakala tong merah untuk sisa makanan. Jadi kat rumah anak-anak pun boleh buat. Kita ada 2 tong sampah basah, sampah kering. Sampah basah ialah daripada sisa makanan yang kita buang tiap-tiap kali lepas makan. Tulang, sampah-sampah hasil daripada
mak kita memasak di dapur. Baik anak-anak, sudah baca dan faham petikan? Cuba tengok soalan pertama. Yang dididik untuk membuang sampah secara betul semenjak kecil itu siapa? Atau soalan yang lain, siapakah yang dididik untuk buang sampah sejak kecil? Jadi boleh rujuk kepada petikan di atas tersebut. Di manakah sampah dibuang? Boleh juga. Kita boleh buang di rumah Cik Zainal, sampah dibuang di mana? Mengapakah Cik Zainal menyediakan 2 tong sampah? Kalau rumah kita sediakan 2 tong sampah, kenapa sediakan 2 sampah? Jadi kenapa Cik Zainal sediakan 2 tong sampah? Kemudian bagaimanakah sampah di rumah kamu dibuang? Kalau kita duduk kat kampung, mungkin buang merata-merata, tak elok. Kalau kita tak ada sedia tong sampah pun, kita buat lubang. Buat lubang jauh sikit daripada rumah, kita kumpulkan sampah kita. Kalau boleh tiap-tiap hari kita lepuskan, sama ada dengan tanam ataupun dengan bakar kalau sampah kering. Tapi bakar kadang-kadang boleh mencemarkan alam sekitar anak-anak. Jadi anak-anak perlu jawab soalan 1, soalan 2, soalan 3. Mudah kan? Berpandukan petikan muka surat 42. Manakala muka surat 43 pula, kamu naklah membina ayat tanya dengan kata tanya berdasarkan bahan yang diberi. Ada 4 gambar kat situ, menggunakan botol minuman, menggunakan beg mesra alam, membawa bekas untuk membungkus dan membawa plastik terpakai. Keluarga Rizan mengamalkan beberapa langkah untuk mengurangkan sampah berbentuk plastik. Anak-anak nak tahu, sampah plastik lah yang paling banyak sekali dibuang kerana mereka tidak mengitar semula. Jadi sampah plastik ni dia boleh mencemarkan alam sekitar kerana dia lambat reput, lambat curai pada bumi kita. Jadi anak-anak, cuba lihat keterangan yang pertama. Rizal menggunakan botol minuman untuk mengisi. Jadi perkataan dalam kurungan tu ialah perkataan kata soal yang perlu anda buat. Jadi dibuat dalam kurungan tu apa? Kita boleh buat apakah yang digunakan? Apakah yang digunakan untuk mengisi minuman? Boleh atau tidak ayat tersebut? Dia kata menggunakan botol minum. Rizal menggunakan botol minuman untuk mengisi air. Jadi soalannya apa? Apakah yang digunakan oleh Rizal untuk mengisi air? Pertama. Yang kedua, Ibu Rizal menggunakan beg mesra alam ketika membeli belah. Soalan kata tanya yang digunakan siapa? Jadi bolehlah, siapa yang menggunakan beg mesra alam ketika membeli belah? Anak-anak ingat apa yang cikgu cakap. Kalau terlepas, boleh ulang balik rakaman saya ini supaya kamu boleh menjawab soalan 1 hingga 4 muka surat 43, iaitu dengan membina soalan. Baik, kenyataan dia, ibu bapa Rizal membawa bekas apabila membungkus makanan di restoran. Apabila membungkus makanan di restoran, membawa bekas. Jadi kataan dia bila. Jadi bilakah ibu bapa Rizal membawa bekas? Bilakah ibu bapa Rizal membawa bekas apabila memukul makanan di restoran? Salah tu. Kataan dia bila. Jadi soalan dia, apakah yang dibawa oleh ibu bapa Rizal bila makan di restoran? Apakah yang dibawa bila makan di restoran? Kemudian yang keempat, Rizal dan kakaknya melipat plastik terpakai supaya mereka dapat menggunakannya semula. Jadi kita boleh buat soalan dengan menggunakan perkataan mengapa. Mengapakah Rizal dan kakaknya melipat plastik terpakai? Mengapakah Rizal dan kakaknya melipat plastik terpakai? Itu ayat soalan yang terdapat dalam muka surat 43. Jadi kemahiran kita ini 2 kemahiran yang kita boleh siapkan.
dalam PDPR, kerana minggu ni kita ada sekali je pada hari Khamis, dan kamu bolehlah menyiapkan dengan mengisi soalan dalam jawapannya muka surat 43 dan juga 42 mengikut kemahiran yang telah cikgu katakan tadi. Cikgu harap dalam masa 2 hari ini, hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin, sebelum kita pada PDPR pada hari Senin, kamu dapat melengkapkan dan dapat menghantar seperti biasa. Dan anak-anak, saya harap kamu memahami apa yang perlu kamu buat dalam buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 ini. Setakat itu dulu PDPR kita pada pagi ini. Sebelum cikgu tamatkan PDPR kita, sekali lagi saya pesan supaya jaga kesihatan, jaga keselamatan, selalulah cuci tangan, bersihkan diri, jaga penjarakan anda kiranya nak keluar rumah, pakailah mask dan duduklah di rumah untuk mengelakkan kita daripada terkena jangkitan COVID-19. Anak, setakat itu dulu PDPR kita. Jumpa lagi pada hari Isnin yang akan datang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.